Ustaz dah recording kat FB Live dan juga dekat iCloud. So Ustaz, silakan Ustaz, mulakan. Boleh mula Okay. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kak Syida dan ibu-ibu, apa khabar semua? Harap semua sihat ya. Kak Liza ada Ke nama Nur Liza tu memang Kak Liza lah kan? Ustaz dia tapi dia ada emergency tadi. Tak tahu nama Kak Liza tu. Dia mungkin dia kat dalam kereta kot. Dia ada emergency anak dia tak sihat. Dia dah kat sekolah. Oh ya ke? Lepas tu Okay, dia baik. moderator pagi ni nak. Okay, baik-baik. Jadi terlebih dahulu Alhamdulillah kita syukur pada Allah Jalla wa'ala. Dan saya minta maaf ya, saya duduk galik makan tadi. Tak sedar dah pukul 9 dah. Jadi Kak Syida dan ibu-ibu dah makan semua dah? Dah baru airport ni Ustaz ambil hantar anak balik dia program sebelum sampai airport ni kelang kabut sikit lah sempat makan lagi. Sekejap lagi makan insyaAllah. Oh ya ke? Tak apalah, siapa yang belum makan boleh makan sambil belajar pun okey, tak ada masalah pun. Saya pula sebab bangun awal siapkan makanan. Jadi saya fikir kalau saya tunggu sampai 10.30 nanti tak panas pula dia punya nasi itu. Saya makanlah terus ya. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita pada hari ini masuk dalam muka surat 182 bab yang ke-19 ya. Betul bab yang ke-19. Yang lepas kita dah habis bab yang ke-18. Okey. Berkenaan dengan Salatul Asar kan? Salat Maghrib. Salat Maghrib lah. Okay, hari ni kita masuk dalam bab yang ke-19. Okay. Saya share screen dulu. Okay, tajuk dia Bab man kariha an yuqala lil maghribi al-isya. Cuma kitab yang saya paparkan kepada ibu-ibu ni dia kitab Fathul Bari juga, tapi dia bukannya karya Ibn Hajar Al-Asqalani. Yang macam tangan ibu-ibu tu, dia Fathul Bari syarah oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Yang ni Fathul Bari syarah oleh Ibn Rajab Al-Hambali, ulama besar dalam mazhab Hambali dan beliau ulama hadis ya. Baik. Kitab Mawaqitus Salah babun man kariha an yuqala lil maghribi al-isya'u. Bab orang yang menilai makruh memanggil salat maghrib sebagai salatul isya'. Bab orang yang menilai makruh memanggil salat maghrib sebagai dengan nama salatul isya'. Baik. Hadis yang disampaikan oleh guru Bukhari Abu Ma'mar yang namanya ialah Abdullah bin Ammar, dan hadis ini disampaikan oleh sahabat Nabi SAW namanya Abdullah Al-Muzani ya, Abdullah Al-Muzani. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la taghlibannakumul a'rabu ala ismi salatikumul maghrib. Okay. La taghlibannakumul a'rabu ala ismi salatikum al-maghrib. Okay, apa kata Nabi SAW? Jangan kamu dikalahkan oleh orang-orang A'rab, Arab Badui, dalam bab nama solat kamu maghrib. Qala wa taqulul a'rabu hiya al-isya'. Yang mana orang-orang Arab ataupun Arab Badui, mereka memanggil salatul maghrib sebagai salatul isya'. Jadi jangan sampai kita ni terikut orang Badui, sampaikan salat maghrib pun kita sebut dengan nama salatul isya'. Okey, itu dia punya maksud dia ya. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Sekejap ya.
Okey, baik. Jadi pertamanya sebelum kita melihat ulasan hadis ini secara lebih mendalam, kita faham dulu satu istilah ya, iaitu istilah al-arabu. Jadi ibu-ibu buat catatan di buku masing-masing. Dia ada dua ya, satu al-arabi. Al-arabi. Okey, saya tulis di ruangan chat juga. Ejanya macam mana? Al-arabiyyu. Okey. Dan satu lagi yang tadilah al-a'rabiyyu. Okey, apa beza antara al-arabi dengan al-arabi? Okey, buat catatan masing-masing. Kalau al-a'rabi merujuk kepada Arab Badui, ya. Al-a'rabi merujuk kepada Arab Badui, yang mana Arab Badui ini biasanya mereka tinggal di pedalaman. Badui itu ialah pada tempat pedalaman lah, tempat yang jauh. Manakala satu lagi ialah al-arabi. Al-arabi ni merujuk kepada orang Arab, ya. Al-arabi ialah orang Arab. Al-a'rabi ialah orang-orang Arab Badui. Baik. Biasa kan kalau kita pergi ke Mekah, kita pergi ke Madinah, kita nampak ada orang yang kerja di padang pasir jauh daripada orang. Itulah dinamakan sebagai al-arabi. Itu ibu-ibu boleh lihat dalam muka surat yang ke-185. Untuk orang yang tak ada buku, saya bacakanlah ya. Kata Al-Qurtubi dalam perenggan yang ketiga, muka surat 185. Al-A'rab adalah orang-orang Arab, orang-orang yang tinggal di daerah pedalaman walaupun bukan orang Arab. Okey. Kita panggil dia Arab Badui kerana biasanya dia merujuk kepada orang Arab juga. Okey, tapi kalau dia bukan orang Arab pun, cuma dia tinggal di negara Arab dan tinggal di pedalaman, dia dipanggil sebagai Al-A'rabi, Arab Badui. Okay, mungkin dia bukan asal Arab pun, tapi dia duduk di kawasan situ, dia duduk di pedalaman, dipanggil Al-A'rabi. Manakala Al-Arabi adalah sebutan terhadap orang yang dinisbahkan kepada bangsa Arab walaupun ia tidak tinggal di daerah pedalaman. Jadi kalau orang Arab biasanya dipanggil Al-Arabi. Tapi kalau orang tinggal di pedalaman, Al-A'rabi. Okay, kalau Melayu kita panggil apa? Contohnya Kak Syeda. Kak Syeda ni Melayu apa dia? Bahasa Arab. Yang lain-lain boleh tolong? Ajam Ustaz. Apa dia? Ajam. Okey, betul lah. Al-Ajam tu betul bonda. Cuma kalau Melayu tu sendiri, apa dia? Al-Malayuwi. Betul Ibu Zaitun. Al-Malayuwi. Ya. Jadi dia ya di belakang tu, ibu-ibu kena clear ya. Huruf ya di belakang dia boleh membawa beberapa maksud. Ada ya yang bermaksud dia nisbah kepada nisbah kepada aku, ya. Nisbah kepada aku. Contohnya kalau orang tu namanya Khairi. Okey, kita lihat di ruangan chat tu. Okey, kalau namanya Khairi, okey, ejaannya kha ya ra ya. Khairi artinya kebaikanku. Okey. Tapi kalau nama saya walaupun ejaan Melayunya Zulkhairi. Okey, ejaan nama Melayu saya ni Zulkhairi. Cuba tengok Jap, sepatutnya best kalau saya dapat catat ibu-ibu nampak kan, tapi saya malas nak buat catatan di sini, conteng. Okey. Saya tulis dulu di ruangan chat tu. Nanti kita tengok sama-sama. Okey. Walaupun nama saya Zulkhairi, tapi ejaan dalam bahasa Jawinya ataupun dalam bahasa Arab, sebagaimana yang ada dalam ruangan chat tu, walaupun saya ada D di depan. Okey, D, Z, U. Tapi ejaan dalam bahasa Arab hanya Zal dan juga Waw. Zu. Okey. Habis tu D yang depan tu tak ada ke? D, Zal, Zal, Waw. Tak ada. Dia kan dalam banyak nama orang putih contohnya. Nama dia, hurufnya ada tapi tak disebut hurufnya tu. Kan itu Kak Syeda yang dah biasa duduk di UK, ibu-ibu yang biasa duduk luar negara ni, ataupun yang tahu sangat pasal nama-nama orang putih ni. Nama orang putih tu kadang-kadang dia ada huruf H, dia ada huruf G ke, dia ada huruf J ke, tapi tak sebut pun J apa benda tu.
dia hanya huruf dia kalau dalam bahasa kita ni huruf-huruf stylo lah ataupun penghias sahaja. Okey. Tapi daripada bahasa mereka tu saya tak tahulah, dia kena ikut bahasa masing-masing. Okey, yang keduanya, walaupun nama saya Zulkhairi semacam ada ya di belakang, sebenarnya tak ada ya. Dia hanya baris je. Ri itu ialah ra yang berbaris bawah. Zulkhairi, ra berbaris bawah. Yang mana kalau sebutannya lebih fasih ialah Zulkhair. Jadi kalau saya ni orang biasa tanya saya nama apa, saya akan jawab Zulkhairi. Tapi kalau orang yang terpelajar ataupun orang Arab tanya Masmuk, saya akan jawab Ismi Zulkhair. Okay, dimatikan kerana bila ada huruf zu di depan, ia termasuk dalam bab Asmaul Khamsah, dia tak boleh ada ya di belakang. Dia hanya zu al-khair. Baik, satu. Jadi ya di belakang ni dipanggil ya nisbah. Contoh nama orang tu apa, Masmuk, apa namamu? Dia jawab nama saya ialah Syamsi, matahariku. Okey, artinya masa mak ayah dia letak nama dulu Syamsi, dia dengan harapan anak dia ni akan menjadi matahari, cahaya yang menyinari kehidupan keluarganya. Okey. Ya yang kedua, dia nisbah itu ya yang merujuk kepada aku. Yang kedua, dia nisbah kepada tempat. Ya nisbah pada tempat yang ibu-ibu semua maklum dah. Contohnya ada ulama tu dia lahir di kampung Baihaq. Maka apa gelaran dia? Baihaqi kan? Al-Baihaqi. Okay. Oleh kerana ulama itu dia lahir di Bukhara, maka apa gelaran dia? Bukhari. Al-Bukhari. Al-Bukhari. Kita tak panggil, kenapa Bukhara jadi Bukhari? Sedangkan Bukhara, dia ada ejaan dia. Saya tulis sini. Bukhara. Okey. Bukhara sepatutnya bacalah Bukharari ke Bukharayi ke. Tak, dia ada kaedah lah dalam bahasa Arab. Bukhari. Oleh kerana dia lahir di tempat yang namanya Yaman, maka gelarannya apa dia? Yamani. Al-Yamani. Al-Yamani. Oleh kerana ia berasal dari tempat yang namanya Nawa. So apa gelaran dia? Al-Nawawi. An-Nawawi. An-Nawawi ataupun An-Nawawi. Sama ada dia ada alif ataupun tidak ada alif. An-Nawawi, An-Nawawi. Oleh kerana dia berasal dari tempat yang namanya Roy. Ar-Roy. So, apa gelaran dia? Ni pelik sikit. Kalau Roy, apa gelaran dia? Ar-Raji. Ar-Roy. Ar-Razi. Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi. Jadi maknanya dia ada kaedah dia, cara peletakan nama tersebut. Okey. Jadi sekarang ni, macam Al-Imam Al-Ghazali, ulama bahas. Ghazali itu sebenarnya ejaan dia macam mana? Al-Ghazali ataupun Al-Ghazali. Al-Ghazali, tak ada syiddah pada zai ataupun Al-Ghazali. Jadi ulama pun bahas lah. Ada yang kata macam tu, ada yang kata macam ni, cara sebutan nama. Jadi memang dia ada buku yang khusus bincang tentang cara sebutan nama yang betul. Jadi macam contoh, saya nak tanya ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu biasa dengan nama At-Tabarani? Okey, macam mana cara sebutan Al-Imam At-Tabarani tu? Okey, kita tengok Imam. Okey. Nampak nama-nama tu ni. Kak Syida nampak tak saya apa? Okey. Okey, yang tu. Ni siapa ni yang tulis ni? Ustaz apa? Ustaz Zahidrus. Okey. Jadi sekarang ni macam mana cara sebutan nama Imam Tabarani ni? Siapa boleh sebut? Kalau kita kan Imam Tabarani. Macam mana? Ibu Zaitun? At-Tabrani. At-Tabarani. Siapa yang selain pada Ibu Zaitun sebut tadi? Saya tak cam. Kak Syida. Kak Syida, ya Allah. Keliru pula saya. Okey, Kak Syida macam mana cara sebut? Al-Imam As-Tabarani. Al-Imam? Dia jadi Tabarani.
Tabarani. Kalau bahasa Melayu kan dia bukan dia sa. THA tu jadi sa. Oh, salah. Dia ta. Oh ya. Dia ta. Ni ejaan dia. Ini ejaan dia Ta, bukan sa. Oh. Okey, sekarang ni macam mana sebutan? Ibu Zaitun kata Al-Imam Tabarani. Okey, Tabarani. Kalau kita tengok sini, yang betulnya bukan Tabarani, tapi Tabarani. Tabarani. Okey. Kenapa dia dinamakan, dia digelar At-Tabarani? Nama dia sebenar apa dia? Sulaiman. Namanya Sulaiman dan beliau digelar sebagai Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Mutair Al-Lakhmi Asy-Syami At-Tabarani. Kerana dia asal dari tempat tu. Dia orang Syam, dia orang Lakham, dia orang Tabaran. Jadi orang Arab ni dia letak habis. Asy-Syami Al-Lakhmi Asy-Syami At-Tabarani. Jadi At-Tabarani. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, sekejap kita cuba tengok. Tak apa Kak Syeda, kita tak masuk hadis lagi. Kita saja Apa Ustaz? Ni ilmu ya Ustaz? kita saja sembang-sembang dulu. Okay. Okey, tak apa. Sekarang ni contohnya benda ni pun benda yang pernah saya sebut dan saya saja nak tanya ya. Kak Isha bukan Al-Ampangi. Dia huruf nga tak ada dalam bahasa Arab. Al-Ampanji. Al-Ambanji. Sebab pa pun tak ada, nga pun tak ada, jadi Al-Ambanji. Ampang. Banjangi. Macam mana Ambanji. Baik. Jadi sekarang ni ibu-ibu sekalian, contohnya nama Uwais Al-Qarni. Okey, macam mana cara sebutan nama sahabat Nabi itu? Okey. Saya tutup dulu. Ambanji. Okey, baik. Okey, siapa yang boleh sebut nama sahabat Nabi? Uwais. Uwais apa? Uwais Al-Qarni. Okey, bunda. Uwais Al-Qarni. Okey. Ada lagi sebutan yang lain? Uwais Al-Qarni. Ustazah. Jadi untuk mengetahui lebih tepat cara sebutan dia, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi kita tengok di sini. Uwais ni nama gelaran kepada serigala. Okey, nama maknanya serigala ni ialah satu nama yang baik lah. Macam orang nama harimau, macam orang nama singa, itu nama-nama yang baik lah. Nama yang menunjukkan keberanian seseorang. Okey. Uwais Al-Qarni, beliau ni adalah orang yang dia bukan sahabat Nabi. Okey, ibu sekalian ya. Kalau orang tu sempat bersama dengan Nabi SAW, beriman semasa Nabi hidup, ya, beriman masa Nabi hidup dan mati dalam keadaan beriman, itu sahabat. Mana-mana orang dia tak sempat dengan Nabi SAW tapi dia sempat dengan sahabat, maka dia digelar sebagai sebagai apa? Tabi'in. Apa dia? Tabi'in. Kalau dia tak sempat dengan sahabat tapi dia sempat dengan zaman tabi'in, dia panggil apa? Tabi'in. Tabi'in. Tapi kalau dia sempat dengan zaman Nabi, cuma dia tak sempat jumpa Nabi je. Dia beriman masa Nabi hidup, cuma tak sempat jumpa dengan Nabi SAW. Kita nak panggil dia apa? Dia boleh, kita biasanya orang panggil tabi'in lah. Biasanya kalau dia tak sempat dengan Nabi je, walaupun dia beriman pada zaman Nabi, orang gelar dia sebagai tabi'in secara umum. Tapi sebenarnya dia ada satu gelaran yang khusus untuk mereka ni. Gelaran khususnya ialah Al-Mukhadramun. Saya tulis. Macam mana eja Al-Mukhadramun ni pening pula nanti. Saya pening letak baris pula. Al-Mukhadramun. Itu. Al-Mukhadramun.
Mukhadaramun ni ialah orang yang beriman pada zaman Nabi SAW namun tidak sempat jumpa dengan Nabi SAW. Okey, siapa contohnya ibu-ibu sekalian yang ibu-ibu kenal? Dia paling kurang 2 orang yang mesti ibu-ibu kenal. Yang lain tu ramailah yang kita tak kenal. Dia ada dalam beberapa puluh orang ke beberapa belas orang. Okey, satu Uwais Al-Qarni, satu lagi? Siapa satu lagi? Yang dia beriman dengan Nabi tapi dia tak sempat jumpa dengan Nabi. Dan Nabi iktiraf Najashi. keimanan dia. Najashi. An-Najashi, na'am. Jazakumullah khairan. An-Najashi. Jadi tengok ni. Nama dia bukan Uwais Al-Qarni, Bunda Azhar ya. Namanya Al-Qarani. Kenapa dia digelar Al-Qarani? Kerana beliau berasal dari tempat namanya Qaran. Oleh kerana beliau berasal dari tempat namanya Qaran, maka beliau digelar Al-Qarani. Bukannya Qarni. Bukannya Qarni. Qarni tu nanti orang anggap dia macam tanduk pula. Sedangkan dia bukan isu tanduk, isunya Qaran. Satu tempat namanya Qaran. Jadi cara sebutanlah sebagai peringkat awal untuk panas badan ibu-ibu sekalian. Contoh yang terakhir saya nak tanya ibu-ibu. Macam mana cara kita sebut negara Yaman dalam bahasa Arab? Al-Yamani. Okey, Al-Yaman Al-Yaman ataupun Yaman. Okey. Kalau Iraq? Iraqi. Bukan nama negara aja. Iraq kan? Iraq. Kalau orang dia baru Al-Iraqi. Okay. Iraq ataupun Al-Iraq. Kalau kita nak sebut nama negara Syria? Syria ke Suria? Ustaz? Saya selalu dengar orang sebut, dia kata salah sebut Syria, rupanya Suria. Suriah. Okey, cara sebutannya ialah Suriah. Okey, kita tengok. Ada ke di sini dia tulis Syria? Tak ada bahasa Arab dia. Suriah. Suriah pula. Silap ya. Suria ke Suriah? Suriah. Okey, jadi cara sebutannya ialah Suria. Macam ataupun boleh dieja juga Suriah. Dua-dua betul ya. Suria ataupun Suriah. Baik. Macam nama Damsyik. Damsyik sebutannya yang lebih tepat ialah Dimashq. Tapi kita dah biasa dengan sebutan Damsyik. Okey. Jadi kembali pada yang tadi, Nabi SAW pesan jangan kamu dikalahkan oleh orang-orang Arab Badui dalam bab menamakan solat kamu maghrib tu. Jangan sampai kamu panggil dengan nama solatul isya. Orang Arab Badui panggil nama solat maghrib sebagai solatul isya. Jadi ibu sebenarnya biasa ke dengan solat maghrib dinamakan solatul isya? Saya ada sembang dah sebelum ni pun. Cuma saja nak tanya ibu. Biasa dengar ke? Boleh Ustaz cakap dulu sisi yang lepas ni. Okey, betul. Jadi solat maghrib pun dikenali sebagai solatul isya. Cuma apa yang membezakan antara dua solatul isya tu? Jadi kalau maghrib orang panggil solatul isya al-ula, solat isya yang pertama. Dan kalau isya pukul 8.30 lebih tu, itu dipanggil sebagai solatul isya al-akhirah. Solat isya yang kedua. Baik. Kan biasa kita dengar ayat wa asyiya wasabbihuhu bukratan wa asyiya. Asyi itu. Itu petang dah tu. Okey. Jadi sekarang ni semacam Nabi SAW tidak membenarkan kita menyebut nama solatul maghrib dengan nama solatul isya. Jadi betul ke Nabi tak bagi ataupun sebenarnya ada cerita lain? Ada mesej lain yang mahu disampaikan oleh Baginda SAW. Okey. Jadi kita tengok di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Saya pun nak tengok juga. Ada ke ulasan daripada Ibn Rajab Al-Hambali. Okey. Kata Ibn Rajab Al-Hambali, hadis ini telah digunakan oleh kumpulan ulama mazhab Syafi'i. Makruh kita menamakan salatul maghrib dengan nama salatul isya. Tapi kalau ikut ulama Hambali dia kata tak, la yukrahu zalik. Tidak makruh pun kita panggil solat maghrib dengan nama solatul isya.
kerana ada hadis Nabi SAW yang terang-terangan menyebut ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah. Nabi sendiri menamakan solat maghrib tu dengan nama solatul isya. Manakala solatul isya tu Nabi namakan dengan nama solatul isya al-akhirah. Mana-mana wanita yang pakai wangi-wangian, maka tak payahlah join solat isyak dengan kami. Okey, baik. Jadi di sini kalau kita lihat memang ada khilaf lah kalangan ulama. Boleh ke tak boleh kita nak panggil solat maghrib dengan nama solatul isya. Okey, baik. Kita tengok lagi hadis Nabi yang lain daripada Ali anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sallal asra yaumal ahzabi bainal isya'aini mal maghribi wal isya. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengerjakan salatul asar masa perang Ahzab yang mana dikerjakan antara dua maghrib, antara dua isyak. Jadi maksudnya bila dah masuk maghrib, barulah Nabi mulakan salatul asar, disusuli salatul maghrib, disusuli salatul isyak. Okey, jadi dikerjakan bila mula salatul asar tu? Antara dua waktu isyak, yakni salat maghrib dan juga salatul isyak. Okey. Sebab itu kalau kita lihat ulasan Al-Hafiz Ibn Hajar dalam bab ini, ibu-ibu dirahmati Allah, cuba ibu-ibu lihat muka surat 183 tu. Okey, 183. Tapi saya nak kira macam mana ni. Yang perenggan yang ketiga tu, perenggan Az-Zain juga menambahkan. Okey, Az-Zain juga menambahkan, ibu-ibu turun bawah lagi. Turun bawah lagi, iaitu pada ayat yang ketiga. Okey, saya bacakan. Bagi tak ada buku, saya bacakan. Berdasarkan pertimbangan ini, ayat kedua je, sedangkan tujuan dimakruhkan menyebut nama solat maghrib dengan solatul isyak supaya tidak terjadinya kekeliruan. Kerancuan tu kekeliruan lah. Dalam bahasa Indonesia kerancuan, kita ni kekeliruan. Okey. Berdasarkan pertimbangan ini, maka tidak makruh menamakan solatul maghrib dengan solatul isyak al-ula sebagaimana ada dalam hadis Nabi SAW. Jadi tujuan Nabi kata, janganlah panggil solat maghrib tu dengan nama solatul isyak dengan niat agar tidak berlaku kekeliruan. Tapi kalau kekeliruan itu tak wujud, maka tak ada masalah. Tapi bila kekeliruan boleh wujud je, Nabi SAW dia baginda kalau boleh janganlah buat benda-benda yang boleh menimbulkan kekeliruan. Okey, artinya apa saja? Nah, dalam bab nama pun Nabi kata, kalau boleh jangan elakkanlah kekeliruan ni. Okey. Tapi kalau benda tu dah tak keliru, boleh tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Kalau benda tu mengelirukan, barulah kita mengelakkannya. Okey, apa contohnya ibu-ibu sekalian? Selain daripada bab nama solat maghrib, solat isyak ni, apa sajalah isu-isu dalam agama ni, apakah benda yang boleh yang kita kena elakkan supaya tidak menimbulkan kekeliruan kepada orang lain. Okey, siapa ada contoh? Kak Syida, ibu-ibu. Apa contoh kita kena elakkan sesuatu benda, elakkan kekeliruan. Okey, Ibu Zaitun. Bahasa Arab ke bahasa Melayu? Tak dengar lah ibu. Dalam bahasa Arab ke bahasa Melayu? Apa-apa saja ibu. Apa-apa isu pun, bukan isu nama je. Apa-apa saja isu. Cara berpakaian, pakaian lelaki dengan pakaian perempuan, perempuan berpakaian lelaki. Okey. Terima kasih banyak Ibu Sharifah. 1 poin. Lagi apa lagi? Macam puasa Ashura tu macam tu ke Ustaz? Supaya tak sama dengan orang Yahudi tu. Okey, tapi benda tu dia tak timbul isu besar lah. Maknanya kalau kita puasa 10 Muharram saja pun okey, tak ada masalah. Baca kunut dengan tak baca kunut Ustaz. Okey, betul. Maknanya kalau kita jadi imam, maka sebaik-baiknya kita baca kunut lah kalau di surau di Malaysia kan. Macam kalau saya ada terlambat subuh, macam pagi tadi memang saya terlambat sikit. Isteri saya tak ada, saya kena urus anak-anak semua.
Saya tak perasan dah masuk subuh. Tengah-tengah masak apa tadi dah subuh dah. Allah, terlepas. Rupanya duduk kat dapur ni jadi tak sedar masa telah berlalu. Jadi bila saya solat di rumah, saya tak baca kunut lah. Tapi kalau saya di masjid, saya baca kunut. Tapi ibu jangan kata saya masak. Saya tak masak pun. Hanya masak kurma tu saya panaskan je. Okay, bukan masak pun. Tapi memang silap lah. Memang silap saya kerana saya tak pergi masjid. Tapi memang tak perasan tadi waktu subuh. Baik, di rumah saya ni tak dengar orang azan. Jadi saya kena sentiasa tengok jam. Tapi tadi duduk balik saya ingatkan 5.45. Sedar-sedar Allah, kena lebih dah. Okay, baik. Okay, apa? Banyak lagi lah contoh yang lain. Dalam bab nama pun, kita kena hati-hati mengelakkan daripada membuat sesuatu perkara yang mengelirukan. Ya? Baik, termasuk ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok perkara yang mengelirukan yang berlaku, mak saya tahu sangatlah isu ni. Isu surau ataupun masjid yang banyak di sesuatu tempat. Ulama-ulama tak setuju sebenarnya terlalu banyak masjid ataupun surau di sesuatu tempat. Kecuali orang tempat tu ramai. Macam di Selangor ni ataupun di Kuala Lumpur, orang ramai kerana orang duduk rumah flat. Memang kita nampak rumah tu secara tanah tu tak berapa banyak. Tapi sebab orang duduk rumah tinggi-tinggi. Okey, jadi di flat tu ada surau, di flat ni ada surau, tu cerita lain lah. Tapi kalau di tempat tu orang tak ramai, tiba-tiba surau dan masjid nyerap banyak, itu perkara yang dibenci oleh agama kita sebenarnya. Ya, ia boleh masuk dalam bab al-bid'ah. Okey, baik. Jadi ada lagi lah beberapa benda lain yang perlu kita elakkan daripada melakukan sesuatu yang boleh mengelirukan orang ramai. Okey. Kemudiannya ibu-ibu dan rahmat Allah sekalian, kalau kita lihat dalam muka surat 185, okey, 185. Sekejap, mana dah ni? Okey, itu disebutkan oleh Nabi itu. Perenggan yang keempat, perkataan ala ismi salatikum. Macam kita dah bahas ni lah. Okay, cuba tengok yang ayat yang keberapa tu. Demikianlah juga dinyatakan oleh Ibn Al-Munayyir. Rahsia di sebalik larangan itu ialah saddu zari'ah. Kenapa tak boleh kita panggil solat maghrib dengan nama solatul isyak? Kerana kita khawatir orang terkeliru. Orang terkeliru bila kita kata, okey, solat apa sekejap lagi? Solat isyak. Jadi orang terkeliru, oh solat isyak dah ke? Orang pun solat isyak. Padahal baru solat maghrib. Contoh di sini tak berlaku lah. Tapi kalau ia boleh berlaku di tempat-tempat yang macam contoh orang camping, dia tak sedar waktu pukul berapa. Okay, ataupun pada anak-anak kecil yang baru belajar solat. Solat apa ni? Apa? Ini solatul isyak. Dia keliru. Solat isyak. Okay, dia pun solat isyak. Padahal solat maghrib. Okay, jadi Nabi SAW larang benda tu sebagai saddu zari'ah. Sad tu apa dia? Yang kita baca ayat Quran tu lah. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ. Sambung ibu-ibu. La yubsirun. La yubsirun. Laju je ayat-ayat ni kan. Ayat ni je laju je. Semua pakai hafal ni. Orang muda hafal lah ayat ni nak elak daripada kena sambal dengan polis ni. Okay, baik. Sadan tu apa ibu-ibu sekalian? Apa maksud sadan? Syadda. Apa maksud sadan? Menghalang. Sadan. Hadangan. Ataupun dinding. Kan satu kaum yang minta bantuan daripada Zulkarnain itu supaya bina sadan kan. Ala anta ja'ala bainana wa bainahum saddan. Okey, baik. Jadi sekarang ni az-zari'ah apa maksudnya? Az-zari'ah ialah jalan menuju ke sesuatu tempat. Okey, saddu zari'ah artinya kita letak dinding di jalan agar orang tak dapat lalu jalan tersebut. Artinya jalan yang boleh menimbulkan fitnah ni kita tutup cepat-cepat. Contohnya apa dia? Apa contoh kita kena buat sesuatu saddu zari'ah supaya orang tak terbuat fitnah. Tidak berlaku kejahatan-kejahatan, tak berlaku maksiat, tak berlaku kata-mengata orang, tak berlaku perkara-perkara yang tak diingini. Apa contohnya? Saddu zari'ah. Dalam bab agama kita.
Berkahwin. Okey, berkahwin tu betul. Cuma saya nak lebih perinci lagi, Puan Syairah, iaitu bertunang tidak boleh bising-bising. Kenapa bertunang tak boleh bising-bising? Saddu zari'ah. Kita kena tutup hadangan supaya nanti kalau tak jadi antara dua orang pasangan tu, orang tak mengata. Jadi kalau orang mengata, nanti ni tunang orang ni dulu ni. Orang mengata. Jadi bila orang mengata macam tu, dia kadang-kadang menyekat peluang dia untuk mendapat kenalan baru yang lebih baik dan lebih sesuai dengan dia. Okay, maka saddu zari'ahnya ialah bertunang tu ala kadar je, jangan bising-bising. Tu namanya saddu zari'ah. Okay, baik. Dan banyak lagi lah saddu zari'ah. Cuma kadang-kadang ada orang terlebih dalam bab saddu zari'ah. Ada orang yang dia okey je. Mengisytiharkan kemahiran, saya setuju. Termasuklah menunjukkan gambar anak di media sosial apa tu sebenarnya bagus sangat yang dibuat oleh Nelofa dan juga apa nama suaminya Riz tu. Tapi orang yang berlebih-lebihan nak tengok anak dia. Kenapa nak tengok anak dia berlebih-lebihan? Biar je lah. Itu hak dia. Bahkan kita tak perlu pun sibuk-sibuk nak tengok anak orang. Okay. Kalau isteri orang, suami orang, memang kita nak kenal. Terutamanya isteri kawan kita. Kita kena kenal. Bukan sibuk nak tengok muka orang. Tak. Kita kena kenal supaya kita tahu, ni isteri kawan kita. Kalau berlaku apa-apa, kita tahu ini isteri kawan kita. Kita tak ada masalah. Nanti kalau kita naik kereta, nampak ada orang yang duduk tepi jalan, kereta rosak. Ini isteri kawan kita ni. Kita kena tolong ni. Dia lain sikit. Dan banyak lagi lah kelebihan kenal isteri ataupun suami orang ni. Sebab tu walimah dia kena hebahkan supaya kita kenal. Kawan ni dah berkahwin. Jadi nanti kalau dia berjalan berdua-duaan tu, dia dah kahwin. Walaupun dia mungkin umur baru 20 tahun, baru 19 tahun, tapi dia dah kahwin. Okay, clear. Tak ada fitnah yang berlaku. Itu namanya saddu zari'ah. Okay. Menutup ruang berlakunya fitnah. Perceraian dia kena tengok cerai macam mana. Ada cerai yang perlu kita isytiharkan, ada cerai tak perlu isytihar pun. Sekadar dimaklumkan kepada orang-orang terdekat. Dia ada isytihar secara terbuka, dia ada isytihar kalangan orang yang terdekat sahaja. Jadi dia kena tengok. Kalau orang tu orang besar-besar, yang mana perlu kita tahu kerana ia melibatkan soal kepimpinan negara dan sebagainya, ya. Tapi kalau benda tu kita orang biasa-biasa je, tak payahlah sibuk-sibuk. Jadi kita hanya isytiharkan kepada orang-orang yang terdekat. Tapi kalau orang tu berkahwin pun secara diam-diam, kemudian dia pun nak cerai, dia nak bercerai, maka cerailah diam-diam. Ada juga perkahwinan yang berlaku secara diam-diam, yang biasanya melibatkan, minta maaf ya ibu, contohnya perkahwinan kedua, ketiga, itu tak apa. Tapi sebaik-baiknya kena isytihar. Saya nak ceritanya kalau dia buat diam-diam, maka perceraian dia pun diam-diam. Baik. Kemudiannya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita pergi ke depan lagi. Macam saya tengok orang keliru pasal apa? 2-3 orang tanya saya. 2 orang lah. 2 orang tanya saya tentang solat sunat subuh ni sama tak dengan solat sunat fajar? Saya pun pelik, kenapa pula tanya soalan solat sunat subuh sama tak dengan solat sunat fajar? Maka saya tanyalah apa yang ibu faham daripada solat ni. Dia kata ikut yang dia belajar. Dua-dua ni kata ikut yang ustaz dia belajar. Kalau solat sunat subuh ialah selepas masuknya azan subuh, masuknya waktu subuh sebelum solat subuh. Okey, kalau solat sunat fajar sebelum masuk waktu subuh. Aduhai tepuk dahi saya. Ustaz mana aja? Ada 2 kemungkinan aja. Mungkin ustaz tu yang silap, mungkin dia silap faham dengan ustaz tersebut. Saya harap yang kedua, iaitu dia silap faham dengan kenyataan ustaz tersebut, sebagaimana saya pun acap kali orang silap faham dengan maksud yang saya sampaikan. Sebab dia ke laut. Masa kita duk cerita tu dia ke laut. Masa ke laut itulah dia sibuk nak cerita pada orang lain. Bila masa saya kata benda tu? Lepas tu dia kata, ustaz cerita benda tu. La ilaha illallah, saya cerita benda tu, saya nak kata benda tu salah. Kenapa disebarkan benda yang tu pula? Contohlah itulah yang berlaku. Jadi kita pun geram betul lah.
Kenapa kita nak sebarkan benda yang kita tak pasti? Sepatutnya confirmkan dulu. Kalau benda tu benda yang pelik, kita jangan dengar, kita confirmkan dulu. Betul tak betul? Takut kita silap faham sebenarnya. Kadang-kadang ustaz tu dia bergurau je. Tapi kita ingat benda tu benda yang serius. Dia tak faham yang gurauan tadi. Orang lain semua faham, dia seorang tak faham. Itu pun kacau juga. Jadi sebenarnya solat sunat subuh dan solat sunat fajar benda yang sama. Jadi ia hanya nama subuh ni juga namanya fajar. Ataupun namanya ghadah. Ataupun namanya bukrah. Jadi tak payahlah kita mana benda tu benda yang sama. Bukannya benda yang berbeza. Ya. Itulah pentingnya kita elakkan kekeliruan ni. Kemudiannya ibu-ibu dirahmati Allah, benda yang pernah kita sebutkan sebelum ini pun bab yang ke-20. Sebutan isyak dan atamah. Okey. Kita share screen. Bab zikril alamak. Bab zikril isya wal atamah. Faman ra'ahu wasi'an. Okey, bab menyebut nama isyak dan juga atamah. Dan juga ada pendapat ulama yang melihat benda ni dalam bentuk yang lebih fleksibel lagi. Boleh tak boleh kita nak sebut solatul isyak tu sebagai solatul atamah. Okey, itu satu isu. Dan Imam Bukhari nak kata ada ulama yang dia berlapang dada, dia terbuka je. Nak panggil isyak pun boleh, nak panggil atamah pun boleh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya saya baru balik dari Singapura minggu lepas. Jadi kami duduk di Singapura 3 hari dan menariknya kami duduk di berdekatan dengan satu masjid yang besar, iaitu Masjid Sultan. Okay, jadi hotel kecil kami ke masjid tu dalam 2 minit, 3 minit. Padahal hotel kecil je lah, duduk di Singapura ni mahal. Ajak pergi Brunei. Tapi rupanya Bonda Azhar ya Brunei pun lebih kurang sama je mata wang dengan Singapura. Aduh. Tapi tak apalah, kat Brunei ada Bonda Azhar dengan Bonda Alam. Boleh belanja lah, insyaAllah. Okay, baik. Di Masjid Sultan tu rasanya satu-satunya masjid yang boleh azan dengan suara yang kuat. Dan okay, tak apalah, itu bukan isu penting lah. Isu yang pentingnya ialah, saya nak katanya orang Singapura yang belajar di luar negara. Contohnya orang Singapura yang belajar di Malaysia, yang belajar di Mesir, belajar agama ni lah, yang belajar bidang agama. Bila mereka balik ke Singapura, mereka wajib belajar di ambil satu kos dengan MUIS selama setahun. Okay, dan di MUIS itulah mereka belajar fatwa-fatwa semasa dan sebagainya, dengan harapan mereka menjadi pendakwah yang boleh hidup di negara minoriti Muslim. Jadi bukannya mereka menjadi pendakwah sebagaimana di Malaysia, kita majoriti lain. Jadi minoriti ni macam mana kita nak bertoleransi dengan masyarakat yang Muslim, Melayu hanya dalam 13% je. Walaupun presiden sebelum ni orang Melayu, tapi sekarang dia orang dah pilihan raya presiden dah baru-baru ni. Saya tak tahu apa perkembangan dia. Okay, mungkin orang India, mungkin orang Cina yang naik pula jadi presiden. Tapi orang India naik. Okay, orang India naik. Memang saya dengar pun orang India itulah yang agak kuat. Jadi ceritanya ialah mereka kena belajar setahun dulu nak faham selok belok tu. Kerana mereka hanya 13% lebih. Tapi negara mereka tu Masya Allah, bukan isu maju tu betul. Bersihnya, laju berjalannya, tak ada masa nak lenggang-lenggang. Tak ada masa lenggang-lenggang. Dia punya eskalator dia laju ibu-ibu sekalian. Bukan semua tempat. Tapi ada beberapa tempat ni, eskalator dia, ya Allah, kita takut. Saya nak naik pun takut. Tapi kena lajulah semua di sana. Sampai kasut saya pun tercabut tapak dia dan sekali.
Jadi ibu sekalian nak ceritanya penting kita memahami situasi ataupun suasana setempat, barulah kita dapat menjadi pendakwah yang baik. Bukan kerja kita menghukum je. Okay, sebagaimana dulu sebelum ni kan Kak Syida, ibu sekalian, kita banyak duk bincang tentang wanita dalam iddah macam mana kan. Dan biasa saya pun beberapa orang tanya soalan tentang wanita dalam iddah, dan memang payah sebenarnya bila kita bincang soal wanita dalam iddah ni. Boleh ke wanita dalam iddah pergi ke masjid untuk belajar? Boleh ke wanita dalam iddah tidur rumah orang lain? Boleh ke macam-macam lah. Kita dah dibincang sebelum ni. Okay. Saya dah sebut bahawasanya wanita dalam iddah boleh pergi belajar di masjid. Apa masalahnya? Yang kita tak bagi ni apa masalahnya? Okay. Tapi kalau kita tengok fatwa majoriti ulama dulu, memang agak ketat untuk wanita dalam iddah. Itu tak boleh, ini tak boleh, nak tidur rumah orang lain tak boleh. Contohnya dia keluar, dia pergi rumah anak dia, malam tu dia kena balik semula tidur di rumah dia. Jadi saya rasa macam tak berapa nak kalau orang Kelantan sebutlah tak berapa nak jelira lah dengan fatwa-fatwa begini. Walaupun ini pandangan ramai ulama ya, ini pandangan ramai ulama. Okey, baik. Sebabnya saya mengalami situasi apabila kakak birah saya ni, suaminya meninggal dunia, okay, dia dalam iddah. Kemudian ayah mertua dia meninggal dunia, dia pun pergilah balik ke Tapah. Dari Shah Alam pergi ke Tapah. Dan malam tu dia balik semula ke Shah Alam. Saya tanya dia, kenapa nak ke mana kak? Nak balik Shah Alam. Kenapa nak balik ke Shah Alam? Barulah saya pun study, rupanya wanita dalam iddah kena tidur di rumah sendiri. Okay. Alhamdulillah saya ada peluang, saya memang dah lama nak tahu jawapan tentang benda ni. Alhamdulillah saya ada peluang untuk tanya sendiri soalan kepada Ustaz Syamsuddin Abdul Rahman, murid kepada Maulana Asri. Saya tanya dia, Ustaz, sebenarnya wanita dalam iddah ni, boleh tak dia nak tidur rumah orang? Contohnya dia pergi lawat saudara dia yang meninggal dunia jauh, di Kuala Lipis, dia duduk Shah Alam, dia kena balik juga ke boleh dia tidur kat Kuala Lipis tu? Okay, sebab kalau balik semula tu, itu lagi bahaya sebenarnya, tambah-tambah waktu malam. Dia kata boleh. Tapi dia kata memang majoriti ulama tak bagi. Cuma dia Ustaz Syamsuddin ni sangat lembut orangnya. Walaupun dia jauhlah lebih berusia daripada saya, tapi lembut dia, baik dia. Dan beliau sebut boleh insya-Allah, kerana kita kena faham apa maksud iddah. Iddah bertujuan untuk menjaga kesucian, satu kesucian rahim seorang wanita tersebut. Yang kedua ialah untuk menjaga wanita tersebut daripada diganggu oleh lelaki-lelaki lain. Supaya orang tak ambil kesempatan masa dia dalam iddah 4 bulan 10 hari itu. Sebagaimana sekarang ni bukan isu wanita dalam iddah, wanita yang bercerai dengan suami talak satu, yang belum lagi 3 kali bersuci, yang sibuk dah ada affair dengan lelaki-lelaki lain. Lelaki lain pun sibuk dah tawarkan diri nak kahwin dengan dia. Ini semua dosa besar, mendapat bala daripada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Baik. Jadi sekarang ni kalau dia pergi ke rumah ayah mertua dia meninggal, ataupun saudara mara dia meninggal yang rapat dengan dia lah, kalau sepupu, 2 pupu tu okey lagi lah kan. Ni yang rapat dengan dia pun pergi, boleh tak dia nak tidur di rumah ayah mertua dia tu, ataupun di rumah saudara mara dia tu yang terdekat, ataupun rumah adik-beradik dia? Jadi kata Ustaz Syamsuddin, boleh kerana langsung tidak ada fitnah. Itu rumah adik-beradik dia. Kalau rumah adik-beradik dia, apa fitnah yang berlaku? Sama ni pun mereka duduk kumpul sekali, makan minum sekali, sembang sekali. Apa fitnah yang berlaku? Tak ada apa-apa fitnah pun. Maka bahkan lebih baik sebenarnya tidur di sana. Dia boleh berehat, dia tak tension, dan dia tak perlu balik waktu malam hari yang lagi bahaya sebenarnya, dalam keadaan penat lagi. Dia tidur, esok baru dia balik. Jadi sebenarnya ada ruang dia. Dan perkara ini ada disebut oleh Ustaz Wanji pun. Kita kena tengok ilah ataupun sebab Allah Ta'ala tidak bagi wanita dalam iddah ni keluar rumah 4 bulan 10 hari tu, apa sebab dia. Jadi kalau kita keluar rumah, sebab-sebab tu semuanya dapat kita elakkan, tak ada masalah. Kita keluar kerana sebab pekerjaan, confirm boleh. Kita keluar kerana menuntut ilmu. Bukan semua orang yang syok belajar melalui online ni. Dan bukan semua tempat internet laju. Dan dia pun nak belajar, kalau belajar Quran, belajar baca Quran, dia kena belajar berguru. Jadi kalau dia belajar di masjid, apa fitnah yang berlaku? Kalau kelas tu kelas muslimat, tak ada fitnah pun.
maka pergi belajar dalam keadaan tertib. Tak payahlah bising-bising, tak payah nak post di Facebook. Oh, hari ke-5 kematian suami, sekarang berada di masjid. Tak payahlah. Pergi belajar diam-diam. Yang penting dapat belajar, dan dapat belajar itu satu benda yang besar di sisi agama kita. Jadi nak ceritanya kena sesuaikan dengan zaman. Macam dulu, ibu-ibu sekalian. Wanita tidak, kesaksian wanita dalam bab melihat anak bulan ni tak diterima. Dia kesaksian lelaki yang diterima. Okey. Tapi fatwa terbaru di Selangor, wilayah dan negeri lain, saya tak pasti negeri mana lagi, membenarkan kesaksian wanita dalam bab melihat anak bulan. Bahkan ahli astronomi wanita kelihatannya lebih menonjol di depan dalam beberapa bab berbanding dengan ahli astronomi lelaki. Kita tengok anak bulan ni bukan senang, ibu-ibu. Kalau zaman dulu, zaman tak ada pencemaran cahaya, pencemaran alam tak ada lagi, duduk di padang pasir memang boleh nampak anak bulan. Tapi zaman sekarang ni kalau ambil gambar, contohnya saya 5 kali dah kena test. Ini gambar. Cuba cari di mana anak bulan. Cari-cari tak jumpa. Cari-cari tak jumpa. Dah tanda tak jumpa juga. Kerana bukan senang. Okey, jadi bab melihat anak bulan bukan soal gender lelaki ataupun perempuan. Tapi soal pengalaman, soal pengetahuan. Habis tu kenapa orang zaman-zaman dulu, kesaksian wanita tak diterima dalam bab melihat anak bulan? Kerana zaman dulu, kita kena tahu zaman-zaman Nabi, zaman sahabat dulu, masa tu elektrik tak ada. Orang tak keluar rumah waktu malam, terutamanya orang perempuan, anak-anak kecil lagi tak keluar rumah waktu malam. Yang keluar ni lelaki. Kadang-kadang mereka ada mesyuarat mereka ataupun mereka pergi ke masjid ataupun mereka ni mengembara. Orang lelaki biasanya. Okey, satu. Oleh kerana orang lelaki yang biasa keluar rumah pada waktu malam, bukan orang perempuan, orang lelaki yang terbiasa melihat anak bulan. Orang perempuan tak biasa tengok anak bulan. Oleh kerana orang lelaki yang biasa tengok anak bulan, sepanjang mereka duduk jalan kat padang pasir tu, mereka nampak anak bulan. Mereka tahu bentuk anak bulan macam mana. Mereka tahu bila masa anak bulan akan muncul. Mereka tahu part mana anak bulan tu akan keluar. Mereka lah yang ada pengalaman. Orang perempuan masa tu tak ada pengalaman. Tapi pada zaman sekarang, apabila orang perempuan pun ada pengalaman dan pengetahuan, maka sama kedudukannya. Nak ceritanya, dia bukan soal gender. Dia soal pengalaman. Dan benda inilah benda yang orang kadang-kadang silap faham. Dan benda inilah yang kita nak kata fiqh mu'ayyashah. Fiqh kehidupan. Fiqh mu'asarah. Yang sesuai dengan zaman. Okey, jadi apa yang kita bincangkan ni pun yang Nabi sebut. Jangan panggil solat maghrib dengan nama solatul isyak. Tak boleh ke? Boleh sebenarnya. Yang Nabi tak bagi tu kalau menimbulkan kekeliruan. Kalau tak timbul kekeliruan, boleh. Tak ada masalah. Okey, jadi itu yang kita kena jelas dulu ibu-ibu. Okey, baik. Macam nama solatul isyak dengan nama atamah ni, boleh tak kita nak panggil solatul isyak dengan nama solatul atamah? Maka ada beberapa huraiannya. Kak Syeda? Ustaz. Okey, okey. Faedah tu maksudnya kan, jika sesuatu yang mendatangkan fitnah, maka dia patut elaklah kan. Sekiranya sesuatu tu yang kata ada macam tidak menimbulkan fitnah pada keadaan diri dia, maknanya dia dibolehkan lah kan. Maksudnya dia untuk ilmu, kematian kan. Jadi maksudnya kena ada timbang tara lah kot Ustaz, antara mana yang aula daripada dia kan. Betul. Kena tengoklah. Kita macam wanita dan iddah, kita tak bagi dia keluar sampai ke murungan. Dia kata dia nak lawat kubur suami dia. Tak boleh Kak, lawat kubur suami Kak dalam iddah. Tak boleh, Kak rindu dah pada suami. Kita pula kata tak boleh, tak boleh. Kawan dia dah kemurungan dah. Kita nak biar ada kemurungan. Orang dalam iddah sepatutnya keluar dari iddah tu dengan bahagia. Dia boleh terima pemergian suami dia. Dia dah bersedia untuk menjadi seorang ibu tunggal yang lebih ada keyakinan, kecekalan diri. Kita pula yang memurungkan dia sepanjang dalam iddah. Sedangkan ulama semua menyatakan boleh wanita dalam iddah keluar untuk mendapat perawatan. Dan kita pun tahu perawatan itu pelbagai. Ada perawatan jumpa dengan doktor. Ada perawatan jumpa dengan tukang urut. Ada perawatan jumpa dengan orang yang homopati.
Ada perawatan dengan cara apa dia? Dengan cara dia buat latihan tai chi contohnya kalau orang Cina. Ada perawatan dengan cara dia pergi tengok suasana yang baik dan nak rawat hatinya yang duka. Jadi perawatan itu pelbagai. Antaranya melawat kubur suami dia. Memang saya ada terbaca fatwa dari mana saya lupa dah. Menyatakan boleh wanita dalam iddah melawat kubur suami dia. Walaupun sepatutnya dia cuba elakkan. Tapi kalau benda itulah boleh menenangkan hati dia, pergi. Cuma pergi tu macam kita sebut. Jangan sibuk-sibuk buat siaran TikTok ke apa benda tu. Janganlah. Pergi diam-diam. Doakan suami. Duduk dalam keadaan yang baik. Mendoakan suami. Okey. Jadi ini benda yang perlu kita teliti. Kadang-kadang kita ni berlebih dalam sesuatu benda dan kita berkurang dalam benda yang lain. Itu yang tak best tu. Bab-bab benda tertentu kita terlalu keras, syadid. Dalam bab ini kita terlalu longgar pula. Okey, saya lebih suka kalau kita untuk peribadi, ya, kita tegas. Kita ada pendirian kita. Tapi untuk orang ramai, kita jangan paksa orang ikut pandangan kita. Bahkan kita buka ruang tersebut. Selagi mana ada ulama kata boleh, silakan. Jadi mesti ada kelonggaran. Saya nak cerita pada ibu sekalian. Boleh Kak Anis. Contohnya, saya nak cerita masa tawaf. Suami ikut ke kubur masa pengebumian. Kalau masa pengebumian suami kena elakkan. Bahkan bukan isteri je, mana-mana wanita, terutamanya wanita muda ataupun wanita yang berusia tapi dia ada rupa yang menarik, dia kena elakkan semasa pengebumian suami dia. Tapi bila dah selesai semua, dia pun nak pergi boleh. Sebab masa tu masa orang lelaki ramai, jadi dia takut tak sesuai lah pada masa tersebut. Okay. Saya nak pergi tempat lain dulu. Masa tawaf contohnya. Tawaf, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, wajib kena ada wuduk. Betul? Okay. Bila tawaf wajib ada wuduk, sekarang ni, kalau kita tengah tawaf tiba-tiba wuduk kita batal, adakah batal tawaf tersebut ataupun tidak batal tawaf tersebut? Okay, apa jawapannya ibu-ibu maklum? Batal yang part kita batal tu ajalah. Yang lain tu kalau kita dah buat 3, kita sambung yang keempat. Lepas ambil wuduk. Okay, terima kasih banyak Ibu Sharifah. Bonda Azhar, kalau kita tengah wuduk, kita tengah tawaf, contohnya kita dah 3 pusingan, kita pun terbuang angin, batal tak tawaf kita tu? Round yang kita pusing terus saja. Kalau kita round ketiga, yang tu lah batal. Kalau yang 1, 2, 3, 1, 2 tu tak batal lah kan. Yang dah kita pusing tawaf tu batal. Sebab kita tak complete lagi punya tawaf kita. Oh, yang kita tengah pusing tak habis lagi tu batal? Apa yang kita difahamkan macam tu lah. Okay. Batal pusingan tersebut. Ya, okay. Bonda pun sama dengan jawapan Syida. Yang pusingan belum komplit tu batal. Perlu diulang. Yang lain tak batal lah. Cuma yang lain tu kita yang komplit okey, tak perlu diulang. Dia tak batal. Cuma ambil wuduk kemudian ulang balik. Sambung balik kan. Okay, baik. Mazhab Hanbali kata batal. Siapa yang berwuduk, siapa yang tawaf kemudian batal dia batal wuduk pada pusingan yang ke-6, maka batallah tawaf dia. Dia kena tawaf balik. Okay. Jadi ketat mazhab Hanbali. Macam mana ceritanya ibu sekalian? Saya nak cerita ibu. Di saat ramai orang pergi ke Mekah. Dan di saat ramai orang pergi ke Mekah, masa haji ataupun bulan Ramadan, yang mana orang terpaksa tawaf bawah bumbung tu. Yang satu pusingan memakan masa 1 jam. Bagi orang yang berjalan terus menerus dalam keadaan sederhana laju, 1 jam. Ataupun 55 minit. Ataupun 1 jam 5 minit. Berkurang tu lah. Kalau orang yang betul-betul berjalan perlahan, tak larat, 1 jam lebih lah jawapannya. Mungkin 1 jam suku, 1 jam 20 minit. Okay. Tengah kita tawaf tu, tiba-tiba wuduk kita batal. Kita ni dah lah tak larat. Dah lah umur kita dah 55 tahun.
Ya ada je orang 55 kuat. Macam mak saya pun 66 pun kuat macam apa kita tak tahu. Kuat je. Betul lah dia orang kuat. Tapi saya nak cerita orang yang uzur. Umur 55 dah tak larat dah. Dah tak larat dengan badan dia pun dah besar sikit. Tak larat dah. Masuk pusingan keempat tu letih dah dia ni. Tapi nak kena tawaf juga. Nak tawaf kat dataran tawaf tu. Tak boleh ramai sangat orang. Okay, tengah-tengah tawaf tu pusingan yang keempat. Tiba-tiba batal wuduk dia. Dalam keadaan dia pula tak bawa air ibu-ibu sekalian. Air dia tak bawa. Nak sembuh-sembuh ambil wuduk. Tempat wuduk pun jauh. Okey, sekarang ni kita tengah berjalan dengan dia. Apa yang ibu nak cadang pada dia? Dia berkata macam mana ni Azhar? Saya batal wuduk ni. Saya pun tak bawa spray. Azhar pun tak bawa spray. Tak ada orang yang kita kenal kat sini bawa spray. Nak ambil wuduk pun jauh. Entah mana tempat kita nak ambil wuduk. Okey. Tapi air zam-zam pun tak ke mana dah masa tu. Dengan orang pun ramai ni. Tapi air zam-zam di mana-mana tempat pun ada. Air zam-zam ada di mana-mana tempat. Tak apalah. Ketepikan cerita air zam-zam ada di mana-mana tempat. Secara realitinya, yang batal wuduk tadi boleh je ke tepi, air zam-zam berlambak kat masjid tu. Boleh ambil wuduk dengan menggunakan air zam-zam. Sekadarnya cuma. Katakanlah tak ada air zam-zam masa tu. Kat situ tu, tempat yang dia duduk tu tak ada air zam-zam masa tu kat situ. Okey. Tambahan pula, Ibu Azhar, Kak Syida dan lain-lain menyatakan pusingan tu batal. Dia dah pusing yang keempat tu, sikit lagi nak sampai. Dah lah satu pusingan tu ambil masa dalam berapa minit ya? Hampir 10 minit, 8 minit. Duduk berjalan-berjalan sikit lagi nak sampai batal. Dan Bonda Azhar pula kata batal pusingan tersebut. Kena pusing balik. Pusingan keempat tu tak dikira. Aduh, macam mana nak buat? Apa fatwa ibu-ibu nak bagi pada kawan kita tadi? Dia dah penat dah ni. Dia bukan balas ibadah tapi dia tak larat dengan fizikal dia tu. Okey. Macam ni ibu-ibu? Adakah mazhab lain yang mengharuskan rukhsah dalam perkara tu, Ustaz? Ibu Bonda tanya ke Bonda bagi jawapan tu? Tanya. Tanya. Orang tanya jawapan, Bonda tanya kita pula. Minta Akil ni Bonda. Telefon Anta mutawif, soal, Masya ana Allah. soal balik. Apa dia Bonda? Anta soal, ana soal balik. Okey, Masya Allah. Jadi jawapannya ialah mungkin Ustazah Asyah ataupun Ibu Sharifah, Ibu Zaitun, silakan. Kak Anis. Boleh tak Ustaz dia habiskan semua 7 pusingan, lepas tu yang satu yang batal tu dia buat kemudian. Lepas ambil uduk dia buat kemudian. Macam mana tu Ibu Sharifah? Dia Katalah yang keempat dia dah batal. Oh tak boleh. Silap. Kalau dah batal, dia nak habiskan dulu, dia tak ada wuduk dah tu. 7 pun batal jugalah. So dia kena lepas tu dia keluar ambil wuduk, habiskan lagi 3 macam tu Ustaz. Okey. Mana kena cari air wuduk jauh pula lah maksudnya. Yelah, tapi tak semestinya dia buat direct. Maksudnya dia boleh, tapi dia tetap kena habiskan. Cuma nanti kemudian tu dia habiskan lagi 3 dia punya tawaf tu. Dia macam mana Kak? Sambung tawaf lah maksudnya. Sambung tawaf lah. Balik dulu hotel dan rehat macam tu? memberi jawapan sambil bertanya. Boleh ke kita pergi rehat dulu, relax-relax, lepas tu baru sambung 3 kali tawaf? Tak bukan rehat-rehat pergi hotel Ustaz. Maksud saya kita keluar dulu, kita ambil wuduk, ambil nafas, berehat sebentar. Okay. Dan kita sambung balik. Yes. Ya. Saya faham. Tak lepas jadi mutawif kat Anis ni. Letih. Maksudnya letih orang. Okay, Alhamdulillah saya rasa jawapan Kak Ana. Kak Ana ada di FB Live. Kak Ana ni ke? Kak Ana kita ke? Ya ke Ustaz? Tak join yang live ni. Kak Ana kita. Masya Allah.
Masya Allah. Ya, jawapan yang paling baik dan paling mudah tayamum lah. Terima kasih banyak Kak Ana. Cuma tayamum, nak tayamum kat mana pula? Isu dia pula satu lagi. Nak tayamum kat mana tu? Kat dinding? Mazhab Syafi'i tak bagi. Mazhab Syafi'i mesti tayamum tu dengan tanah yang bersih. Fatayammamu sa'idan tayyiban. Dan di musim COVID dah habis dah. Tapi di Mekah ni dengan pelbagai orang datang, kita pun tak tahu kalau kita ni apa infection yang kita kena. Kita nak tayamum kat mana sebenarnya? Persoalannya ibu sekalian. Cari debu kat karpet. Bersih ke tak bersih tu? Banyak isu tu sebenarnya. Lagi Jadi sebenarnya kalau saya Debu lah. bedak. Apa dia ibu? Lagi Debu banyak. bedak. Debu bedak boleh Ustaz? Debu bedak. Debu bedak tak boleh. Ibu Zaitun macam mana? Dekat kapet tu lagi macam-macam kuman kemungkinan ada tu. Lagi bahaya. Itulah kita takut. Kita solat tu kita tawakal pada Allah kan. Tapi untuk tayamum tu kena fikir banyak benda. Kena cari jugalah air kalau nak kena ambil wuduk jugalah. Tapi lah masalahnya kalau macam kita orang ni 70-an ni macam mana? Betul. Lepas tu tawaf tu pula tawaf wida Ustaz. Aduh. Aduh, letih lagi ya. Itulah. Jadi mudah ceritanya begini. Iaitu satunya secara praktikalnya memang air zam-zam banyak di masjid tu. Kat tepi tu je zam-zam. Berhenti, ambil zam-zam, sambung balik. Setahu saya tak batal pusingan tu. Batal ke pusingan tu? Nanti kita semak balik. Kita semak balik tapi setahu saya pusingan tu tak batal. Cuma kita ambil wuduk, kita sambung balik di tempat yang kita berhenti tadi. Nanti kita cek balik. Tempat terbatal kan? Okey, terima kasih banyak. Maknanya tak batal lah pusingan tu kan? Okey. Jadi secara praktikalnya, kita ambil wuduk dengan air zam-zam yang kat tepi tu je. Memang banyak. Tapi saya buat contoh tadi, kalau tak ada air zam-zam. Orang tanya kita macam mana ni? Saya dah ambil wuduk dah ni. Kalau saya lah ibu-ibu sekalian, saya dah sebut tadi, saya akan berpegang dengan pendapat yang paling kuat dalam bab ini. Tapi untuk orang pada masa-masa tertentu, saya akan nilai semua. Dah lah kawan ni haji dah umur 60 lebih dah ni, tak darat, nampak muka pun pucat dah masa tawaf tu. Okay, saya akan bisik pelan-pelan Haji. Ada ulama' yang kata, tawaf tak perlu kepada wuduk. Kerana tidak ada satu hadis yang paling jelas, yang sahih dan jelas menyatakan bila nak tawaf je mesti ada wuduk. Tak ada. Itu ijtihadul ulama'. Jadi Haji diam-diam je, jom kita teruskan tawaf. Tawakal pada Allah. Pegang yang pendapat yang ada. InsyaAllah Allah terima amalan kita. Jadi maknanya ada kelonggarannya di situ. Memang ada pun ulama' yang berpegang, tak wajib pun berwuduk. Dan ini pandangan minoriti. Tapi pandangan majoriti boleh dipegang selagi mana ada dalil dan selagi mana ia tidak, orang panggil apa? Selagi mana ada dalil dan selagi mana dia tidak menyusahkan orang lain. Susah ke orang lain? Oish, Haji tak ambil wuduk tadi masa tawaf. Habis kami semua susah. Tak susah kan? Tak susah. Ya, Haji diam-diam, tak payah nak sebar dalam Facebook apa benda, kita teruskan tawakal pada Allah. Okey, jadi boleh dipegang. Okey, nampak Itu kalau kata kita kentut lah Ustaz, dah memang kita punya memang sah batal lah kan. Kalau macam tu bersentuh ni. Dah ramai-ramai tu kan tahulah kan bersentuh kan. Bersentuh tu macam mana tu Ustaz? Bersentuh pun sama. Kita pegang pendapat yang menyatakan tidak batal wuduk. Selesai kerja. Okay. Dan saya pun Ibu Zaitun memang saya pegang tak batal wuduk. Kalau bersentuh dengan orang perempuan dan isteri. Saya ingat masa saya kahwin dulu. Masa saya kahwin dulu, pergi ke Perak ni. Jadi, dah akad nikah, dah kahwin dah. Alhamdulillah, dah kahwin dah. Dan majlis perkahwinan memang sangat-sangat sempoi. Kami sampai rumah tak ada apa-apa pun. Tak adalah sambutan meriah apa. Ahli keluarga duduk je. Gitu saja. Kemudiannya, bila dah kahwin tu, saya pun nak masuklah ke nak solat sunat. Dia solat sunat perkahwinan ni sebenarnya tak ada masalah pun.
Dia bukan solat sunat perkahwinan, solat sunat mohon keberkatan daripada Allah. Maka keluarga pun nak bersalam dengan kita. Kita pun hulurlah tangan. Termasuklah yang nak bersalam ni ialah makcik saudara, mak saudara sabit kita. Maknanya isteri kepada pakcik kita. Nah takkanlah bila dia hulur tangan kita tak nak salam. Okay, sekarang ni memang kita berpegang dengan mana boleh bersalam dengan wanita bukan mahram. Itu pegangan saya, tak boleh. Tapi kalau orang yang dah berusia, peringkat atas-atas, makcik-makcik kita dah hulur tangan nak salam dengan kita, dalam keadaan kita pun kena jaga maruah dia. Mengapa kita tidak mengambil pendapat yang dhaif kata bolehlah kita bersalam demi menjaga perasaan dia, di samping kita anggap dia dah makcik-makcik dah. Kalau dia muda tak bolehlah tiba-tiba orang muda nak salam. Kita kena elakkan. Kecuali dia bukan Muslim ke, kita nak kena jaga persepsi dia. Itu mungkin boleh kita bincangkan sikit lah. Okay. Jadi ibu dan rahmat Allah, mak saya pun tanya. Saya ingat mak saya tanya. Tak ambil wuduk dulu ke solat? Kata, tak. Saya terus solat aja. Kerana saya berpegang memang tak batal wuduk pun kalau bersentuh dengan wanita bukan mahram. Itu pegangan peribadi. Okay, baik. Jadi sekarang ni, sama juga ketika saya duduk di solat Jumaat di Mekah ni, solat Jumaat musim haji, ibu sekalian, pukul 9 saya pergi solat. Bukan warak, bukan soleh, tak. Terpaksa. Pukul 9 dah sampai. Saya rasa tak ada orang lagi pukul 9 solat Jumaat. Bukan isu malas beribadah, tapi tahan ke kita nak duduk pukul 9 tak pergi toilet? Allahu Akbar, dengan Masjid Haram ni sesejuk-sejuk masjid di dunia. Saya pula hari pertama saya duduk tu saya duduk atas simen. Saya tak duduk atas kapet kerana saya bagi ruang kepada orang tua duduk atas kapet. Saya dah duduk atas kapet. Kerana saya nampak seorang pakcik tu, saya kata duduk sinilah, saya duduk atas simen. Betul-betul menghadap tiang. Okay, baik. Jadi saya nampak masa kali kedua saya solat Jumaat di Masjidil Haram, pukul 9.30 lagi dah sampai ni. Masa yang ada 10.30, 11.30, 12.30. 12.30 tu baru azan. Baru azan. Saya kena duduk di Masjidil Haram selama 4 jam. Habis semua solat tu baru boleh keluar nak pergi toilet ni. Okay, tapi yang menariknya, saya masa kali kedua ke kali ketiga saya solat Jumaat tu, ada 2 orang Arab. Dia baru lepas tunaikan umrah. Orang geng Arab ni dia boleh masuk dah lepas haji ni. Dia baru tunaikan umrah dan dia orang baring tidur. Berapa jam dia orang tidur? 2 jam kot. Duduk tidur je. Penat, memang penat lah. Saya bukan nak kritik dia orang tidur. Saya nak cerita dia orang tidur. Tidur. Sampailah dekat Jumaat. Dia orang bangun. Relax je bangun duduk dengan khutbah. Salat. Saya biar betul dia orang ni. Saya tengok dia orang. Mazhab mana kata boleh tak batal wuduk ni? Saya baca fatwa ulama. Saya dah tengok dah. Tulisan Asy-Syaukani di dalam kitab Nailul Autar. 8 pandangan ulama tentang adakah tidur membatalkan wuduk ataupun tak. Boleh dikatakan semua ulama menyatakan antaranya dalam 8 pandangan tu, boleh kata semua ulama kata sesiapa yang tidur dalam keadaan tak sedar, batal wuduk dia. Kalau sekadar tidur terlelap, tak batal. Kalau dia tidur sekejap dan termimpi, kadang-kadang kita baru tidur sekejap tapi kita bermimpi kan? Tak batal sebab sekejap. Tapi kalau dah tidur sejam, dah tidur 2 jam, tak sedar-sedar apa yang berlaku, itu batal wuduk. Tapi macam mana 2 orang ni bangun, tak ambil wuduk. Tapi saya pelik sangat, macam mana 2 orang boleh tidur di tempat yang sejuk, dengan hanya pakai ihram, yang mana bahagian kaki terdedah, 2 orang boleh tak fikir nak masuk toilet. Itu saya pelik sungguh orang Arab ni. Kita orang Melayu ni habis-habisan bertahan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, saya jumpa fatwa ulama' Ibn Taymiyah yang menyatakan kalau tertidur nyenyak sekalipun, selagi mana tak terbukti keluar angin, maka tak batal wuduk dia. Alhamdulillah. Saya pun lega, alhamdulillah, nasib baik ada pandangan ulama yang kata tak batal. Maka dalam kes 2 orang tadi, kita anggaplah dia berpegang dengan mazhab Ibn Taymiyah, tak batal wuduknya. Jadi ceritanya, walaupun kita ada pendirian, tapi untuk orang lain, kita tak boleh paksa orang lain ikut pandangan kita. Jadi contohnya kalau khutbah Jumaat ni ialah pesta muslimin tidur, ibu-ibu sekalian,
Berapa ramai tidur masa khutbah Jumaat dan saya tengok ada orang tertidur sampai terangkat punggung dia. Ke depan sampai terangkat punggung. Tak sedar-sedar tidur. Jadi adakah saya nak kata, minta maaf Tuan Haji, wuduk Haji batal, silakan ambil wuduk balik, siapa suruh tidur. Takkan saya kata macam tu. Jadi kita pun peganglah pendapat yang lebih memudahkan, tak apa. Wuduknya tak batal pun. Okey, jadi selagi mana ada pandangan mudah untuk masyarakat awam, kita mudahkan urusan mereka. Allah Alam. Tak masuk lagi hadis ni, minta maaf. Ustaz, tapi betul Ustaz, masa dekat Masjidil Haram tu kita dengar nampak macam tu. Masa makcik-makcik daripada Pakistan pun macam tu. Dia tidak bergolek-golek, dengan rena semua. Dia bangun terus solat je. So kita dia dengan pandangan yang negatif lah dekat dia. Macam mana dia orang rupanya ada pandangan minum bertaniah rupanya. So sepatutnya kita akan bersangka baiklah dengan keadaan macam tu Ustaz. Terima kasih Ustaz atas yang disampaikan. Baru tahulah bab tu kan. Kesimpulannya jangan mudah bersangka buruk. Kan? Kena kepala juga lainnya dia tidur bangun solat terus jangan tanpa pasal muka terus solat. Itulah kesimpulannya kita, kalau kita tengok orang buat amalan yang pelik pada kita, jangan kita kata ish pelik dan sebagainya. Macam dulu ada seorang Tuan Haji tu marah sungguh dengan saya dia. Dah meninggal pun dia, semoga Allah mengampunkan dia. Memang dah tak puas hati. Kadang-kadang saya kuliah dia bercakap pula kat belakang. Dia nak mengumpat saya lah. Depan-depan pula tu. Memang tak puas hati lah Haji ni. Dia kata tak pernah dengar apa-apa yang Ustaz cerita ni. Saya pun fikir balik. Takkanlah Haji dengar semua benda. Ilmu ni takkanlah Haji tahu semua benda. Sampaikan saya cerita ni, adakah mesti bila saya mengajar, Tuan Haji tahu semua benda yang saya mengajar? Kalau Tuan Haji dah tahu semua benda yang saya ajar, buat apa saya mengajar lagi? Dan adakah kita tahu semua benda? Yang mana kalau orang mengajar je, mesti orang yang mengajar tu mengikut pengetahuan kita. Kalau tak, itu keluar daripada ilmu yang betul. Jadi saya pun nak kata Tuan Haji, takkanlah Tuan Haji pandai semua benda sampai Tuan Haji kata tak pernah dengar. Jadi kita kena insaf lah. Kalau kita tak pernah dengar, boleh jadi kita yang jahil. Boleh jadi kita yang tak pandai. Kita belajar. Macam dulu saya dengar ada seorang ustaz kata, mengikut pandangan Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahmatullahi alaih kata, sunat kita baca surah pada rakaat ketiga keempat. Biar betul ustaz ni. Tapi saya pun pujuk hati saya balik. Takkan kau terus nak marah ustaz tu? Belajarlah dulu. Kau yang tak tahu. Saya pun, relax, saya nak belajar. Saya dapat poin ustaz tersebut. Imam Syafi'i kata sunnah baca surah pada rakaat ketiga keempat, saya nak belajar. Jadi kita jumpa memang betul pun Imam Syafi'i lah antara ulama yang kata sunnah baca surah pada rakaat ketiga keempat. Clear cut Imam Syafi'i kata macam tu. Alhamdulillah. Kalau saya melenting, saya tak dapat ilmu. Jadi saya rugi. Saya kekal dalam kejahilan. Okay. Tapi kalau mengarut sangat tu, kita tak setujulah. Ini ceritanya, kalau maklumat tu disampaikan oleh orang yang alim, jangan kita mudah melenting. Kita relax dulu, kita cari dulu, study dulu. Kod-kod ada pandangannya. Tapi kalau dah mengarut sangat, tinggalkan. Tinggalkan. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tengok sedikit, nanti kita tengok huraian dia. Bab zikril isya'i wal atamati wa man ra'ahu wasi'an. Okay. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam asqalu salati 'ala al-munafiqin al-'isya' wal fajr. Wa qala sallallahu alaihi wasallam law ya'lamu ma fil 'atamati wal fajr. Seberat-berat salat ke atas orang munafik ialah salatul isyak dan salatul subuh. Dan dalam hadis Nabi SAW juga kata, kalaulah orang tahu apa kelebihan yang ada dalam salat atamah, yakni salatul isyak dan fajar. Okey, dia berhenti situ je. Sambungan hadisnya, la atauhuma walau habwan, mereka akan mendapatkan salatul isyak dan subuh walaupun dengan merangkak sekalipun. Okey. Jadi poin yang nak disampaikan oleh Imam Bukhari ialah Nabi SAW memanggil salatul isyak dengan nama salatul atamah. Itu poin dia. Okay. Bukan dia nak bawa hadis, nak cerita hadis sebagai, tak. Dia nak bawa poin Nabi sendiri menamakan salatul isyak dengan nama atamah. Wa qala Abu
Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, kunna natanawabu nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'inda salatil isya fa'atama biha. Atamah. Kami dahulu bergiliran untuk ikut solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pernah baginda melewatkan salatul isya. Atama itu melewatkan salatul isya ke waktu atamah. Okay. Wa qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wa qala Ibn Abbas wa Aisyah radhiyallahu anhum, atama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat isya pada waktu atamah, lewat. Okey, kemudiannya sekian-sekianlah hadisnya. Jadi poin yang nak disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Okey, satu lagi hadis. Kita tengok hadis dia. Hadis tu pada muka surat yang ke 190. Okey, 190. Haddatsana Abdan tu. Hadis daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, qal, beliau cerita, Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan salatal isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memimpin salat isya kami. Wahiyal lati yad'un nasul atamah. Tu atamah. Yang mana disebut oleh orang-orang dengan namanya atamah. Artinya Nabi lewatkan salatul isya sehingga ke waktu atamah. Maknanya Nabi lewat tu mungkin pukul 10 ke, pukul 10.30 ke. Seman sarrafa sallallahu alaihi wasallam fa aqbala alaina ay radhiyallahu anhum. Kemudian lepas selesai solat, Nabi paling pada kami, Nabi memberikan sedikit ucapan. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Okay, apa ucapan baginda? Ara'aitum lailatakum hadhihi fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala zahril ardi ahadun. Apa kalian tahu tentang malam ini? Sesungguhnya daripada malam ini sehingga 100 tahun ke depan lagi, tak ada dah orang yang hidup di muka bumi ini sekarang akan hidup lagi. Artinya kamu semua ni 100 tahun akan datang semuanya dah meninggal dunia. Dan memang betul pun, sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia pada tahun 110 Hijriyah. Iaitu Abu Amir Wasilah. Abu Tufail Wasilah. Macam mana ni? Sahabat Nabi tu, ya Allah. Kita tengok Abu Amir bin Wasilah ke apa? Abu Amir Wasilah. Abu Tufail Amir bin Wasilah. Okey, Abu Tufail Amir bin Wasilah. Dialah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir meninggal dunia. Okey, jadi cerita dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri memanggil salatul isya dengan nama salatul atamah. Okey, cuba lihat dalam muka surat 191. Kalau ikut hadis riwayat Muslim daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma menyatakan, La taghlibannakumul a'rabu ala ismi salatikum fa innaha fi kitabillahi azza wa jalla al-isya wa annahum yu'timuna bi hilabil ibil. Jangan kamu sampai dikalahkan Arab Badui dalam bab penamaan solat kamu. Dalam kitabullah, nama solat ini ialah isya. Dan mereka namakan solat ini atamah kerana mereka memerah susu unta pada waktu atamah. Saya silap poin saya sampai pada ibu-ibu dan Kak Syida yang lepas. Bukan menguruskan unta masuk kandang. Tapi waktu atamah tu mereka sibuk memerah unta pada waktu tu. Jadi ibaratnya begini ibu-ibu sekalian. Orang Arab tu dia perah susu unta dalam pukul 10 malam lebih kurang. Perbuatan memerah susu unta tu namanya a'tamal ibil. Memerah susu unta a'tamal ibil. Oleh kerana mereka memerah susu unta pada pukul 10 malam lebih kurang, maka waktu itu dinamakan waktu atamah. Waktu memerah susu unta. Jadi itulah puncanya. Maka sebahagian ulama' dia sama dengan isu yang tadi juga dalam bab nama maghrib dan nama isyak tadi. Artinya paling baik kita sebut nama solatul isyak. Tapi boleh tak kita nak sebut nama solatul atamah? Boleh, tak ada masalah. Ya.
tak ada masalah. Sebagaimana disebutkan dalam muka surat 197, ibu-ibu boleh tengok tu, kata Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Jadi cerita dia yang poin yang kedua tu. Perenggan yang kedua, poin yang kedua, Imam Nawawi kata Nabi SAW ni, dua poin tu lah. Dia mudah ceritanya, paling baik sebut nama Isyak, tapi boleh sebut nama Atamah. Cuma kalau benda tu boleh mengelirukan, sebutlah nama Isyak. Jadi kalau nak sebut nama Atamah pun boleh, tak ada masalah pun. Masalahnya masih nak niat tu Ustaz kan? Masa niat tu niat Isyak ke nak niat Atamah ke kan? Itu pun boleh. Pun boleh juga kalau kita niat, contohnya kita solat Isyak pukul 10 malam hari tu, kita niat sahaja aku solat Atamah kerana Allah, pun boleh sebenarnya. Cuma sebaik-baiknya niat solat Isyak. Kerana nama Isyak tu nama yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi. Itu lagi selamat. Macam contoh solat subuh lah. Boleh tak kita nak niat solat subuh sahaja aku solat fajar? Pun boleh. Tapi kalau boleh janganlah begitu. Kalau boleh niat sahaja aku solat subuh. Itu lebih selamat ya. Macam solat asar. Macam ni Bu? Kekalkan yang ada tu. Hanya untuk pengetahuan okeylah. Paling baik kita kekalkan untuk pengetahuan dia. Tapi secara hukumnya ibu macam itulah boleh. Secara hukumnya. Dia ada beberapa amalan kita tinggalkan kalau ia boleh mengelirukan. Macam kita bincangkan tadi. Boleh tak kita takbiratul ihram? Allahul Akbar. Boleh, tak ada masalah. Sah. Tapi adakah ia digalakkan kita takbir Allahul Akbar? Tak digalakkan. Kenapa tak digalakkan? Nabi tak buat. Kenapa tak digalakkan? Sebab ada ulama tak setuju. Macam mazhab Maliki tak setuju. Mazhab Syafi'i kata boleh. Kenapa tak digalakkan? Kerana mazhab Syafi'i hanya kata boleh Allahul Akbar. Tapi tak menggalakkan. Jadi kerana ia bercanggah dengan cara perbuatan Nabi SAW, cuma hukumnya boleh saja, maka elakkan. Sebut je Allahu Akbar. Boleh tak kita nak takbir dalam solat Allahu Akbaru kabira? Boleh. Boleh tak kita nak takbir masa solat Allahu Ta'ala Akbar? Boleh. Tapi elok ke? Tak. Elakkan. Elakkan. Kerana ia mengelirukan. Bahkan ia tidak ada petunjuk pun daripada Nabi SAW. Wallahualam. Itulah Kak Syida. Kita berhenti di sini. Maknanya Nabi tak larang kita buat. Dia tu kan? Nabi tak larang kita buat. Tapi jangan buat. Tapi kalau takkah dinamakan benda tu bid'ah sebab Nabi tak buat? Tak. Bid'ah ni dia ada. Bid'ah ni dia ada sebab-sebab dia kenapa benda tu dinamakan bid'ah. Okay. Dalam kes takbir tu, tak ada pun satu ketentuan daripada Nabi mesti sebut Allahu Akbar. Yang adanya lah takbir. Jadi Allahu Akbaru kabira, takbir. Allahu Ta'ala Akbar, takbir. Jadi dia takbir juga. Jadi dia masih dalam lingkungan ijtihadul ulama. Okey, begitulah. Sebagaimana mazhab Hanafi membenarkan takbir itu subhanallah, alhamdulillah. Boleh. Subhanallah, subhanallah boleh. Jadi adakah dinamakan bid'ah? Tak boleh dinamakan bid'ah. Cuma kita bincangnya mana lebih menepati cara Nabi SAW. Okey, begitu. Allah Alam. Sekarang kita cari benda tu sunnah kan? Adakah kita masuk sunnah juga kalau kita buat benda tu? Yang paling sunnah, dia ginilah. Yang paling sunnahnya Allahu Akbar. Bila kita buat yang lain, ia dianggap sebagai khilaful aula, tidak menepati sunnah. Tapi adakah ia bid'ah? Dia tak bid'ah. Dia masih dalam lingkungan dibenarkan, cuma khilaful aula. Menyalahi perbuatan yang lebih utama. Macam zikir menari-nari di kubur lah Ustaz. Zikir mendayu-dayu standardnya khilaful aula. Tapi ada masa dibolehkan. Kita pegang Di kubur tak boleh lah. Tapi ada pandangan Ustaz mengatakan Nabi dibolehkan kita buat berzikir di kubur tu. Berzikir di kubur memang boleh. Boleh. Yang kita tak baginya berzikir dalam keadaan menari berjoget itu tak boleh.
kita duduk di kubur, kemudian kita berzikir, kita doakan si mati, boleh, tak ada masalah. Yang tak bolehnya kita minta tolong orang kubur, kita duduk berjoget kat kubur, itu tak boleh. Bertahlil di kubur Ustaz, boleh tak? Apa dia? Bertahlil ramai-ramai di kubur. Kalau kita sengaja pergi bertahlil di kubur tu dengan cara-cara tertentu, tak boleh. Tapi kalau kita sekadar kita kata, jom kita pergi ke kubur, kita berzikir, kita ingat kematian, boleh, tak ada masalah. Ziarah kubur dengan tujuan ingat kematian, sambil tu kita berzikir, tak ada masalah. Cuma jangan letak satu kaedah. Kaedahnya pada setiap hari Khamis, hari Jumaat, asal je kita akan pergi ke kubur. Kita akan baca zikir-zikir tertentu. Siapa yang baca zikir ini, maka fadilatnya sia-sia. Itu yang tak boleh. Kita dah menetapkan. Okay. Soalan lagi, sahabat? Ada soalan lagi? Soalan silakan. Siapa-siapa tanya soalan? Nak baru dapat. Okey, dah tu Kak Syeda. Ustaz. Okay. Habis tak ada apa kot? Tak ada soalan kot? Okey, satu benda penting lagi kita dapat itu berkenaan dengan khilaf ulama ni, berkenaan dengan ulama pusingan KTP tawaf tu kan, kalau dah terkentut, kalau dah terdesak sangat kan, tak ada solution, bolehlah kita pakai kan, tapi janganlah kita amalkan selalu kan benda ni kan. Benda ni berlaku, tapi kita bersusah payah dia keluar, masuk balik semula, jangan kata susah payah lah akhirnya, tapi ada keringanan khilaf ulama, ijtihad ulama kan. Benarkan kita untuk tidak perlu merujuk kan, tapi pandangan minoriti lah tu Ustaz kan. Betul. Terima kasih Ustaz. So kita pun dah sampai penghujung kita dengan itu kita engkasi ke tuntas kafarah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Boleh sampaikan pagi ni dua benda yang kita dapat yang kita tak terfikir. Terima kasih Ustaz. Satu lagi Ustaz, kalau tanya soalan ni lah, sebab ada satu masalah ni macam kita punya jemaah Kak Sarah tu, dia pun baru dengan suami kan. So dia dalam iddah sekali pun duduk dengan anak dia lah dekat dia duduk Shah Alam, tapi dia dengan anak dia dekat area Semua Haji ke mana. Itulah dia dalam iddah juga. So boleh kita bantu dia lah dengan apa ilmu Ustaz sampaikan dengan iddah ni kan, tak ketat sangat berarti dia pada ulama kan. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah. Salam saya pada dia. InsyaAllah. Sampaikan sudah dengar dah apa yang saya sampaikan dari recording nanti insyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih Puan Syeda. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dengar, dah kelewat. Ada tengah kelewat dah. Ada kelas tadi. Okey, akak boleh dengar. Sama-sama. Nanti akak dengar recording yang bagi Ustaz. Udah sepanjang tu juga dapat idah tadi Kak. Saya tengok dapat lagi. Dia makin terang ke makin gelap? Terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah pada esok hari dengan sesi Ustaz Zahir pula insyaAllah. Dengan itu saya end sesi kita dengan lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insyaAllah. Waalaikumsalam. Terima kasih Syeda. Bersama Kak Asma.